Kita pinggir. Tak, itu tempat saya tak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah kita memulakan pagi kita yang mulia ini dengan kita berselawat. Moga-moga Allah Ta'ala membukakan segala pintu-pintu kebaikan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah kita menyambung nasihat yang ke-10, titipan nasihat Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmatinya serta kita mendapat barakah daripada manfaat ilmunya
yang mulia ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bangunlah beribadah di waktu malam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, seandainya ilmu semata-mata itu cukup bagi engkau dan tidak perlu kepada amalan, maka tidak ada faedahnya seruan suci di tengah malam seperti yang disebutkan. Adakah di sana ada orang yang meminta sesuatu? Adakah di sana ada orang yang meminta ampun? Dan adakah di sana ada orang yang bertaubat? Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang ke-10 didatangkan intibati daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada satu hadis yang berbunyi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul layl lil akhir yaqulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam, pada sepertiga akhir malam. Ditafsirkan yang disebut hadis ini adalah tafsiran yang turun itu adalah rahmat Allah, bukan Allah yang turun. Kalau akidah Allah yang turun berarti Allah itu bertempat. Jadi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini Allah wujud tanpa tempat. Jadi bila sebut atas, bawah, tepi, kanan itu bertempat. Jadi maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah mentafsirkan hadis ini, yang turun adalah rahmat Allah yang turun ke langit dunia. Tapi ulama yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dia menjadikan hadis ini sebagai hujah bahawa Allah itu di langit. Ini hujah ni tak tepat mengikut tafsiran para ulama. Maka dalam hadis ini kata Nabi, rahmat Allah Ta'ala turun pada 1/3 malam. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya, hal, yaitu man yad'uni fa astajibalah, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang minta berdoa kepada aku maka aku akan mustajabkan doanya. Kemudian kata Nabi lagi, Allah Ta'ala berfirman, man yas'alni fa'u'tiyah, siapa yang meminta kepada aku pasti aku akan berikan apa yang diminta. Lalu Allah berfirman kepada hambanya di 1/3 malam, man yastaghfiruni fa'aghfiralah, maka siapa yang minta keampunan kepadaku nescaya akan aku ampunkan dosanya. Maka inilah intipati daripada nasihat yang disebut di dalam kitab, bahawa setiap malam akan ada suara yang memanggil, hal min sa'il, tak ada ke orang yang nak minta sesuatu kepadaku, kata Allah. Aku nak bagi ni, kerana aku nak bagi, kalau hamba aku minta pasti aku bagi. Kalau kemudian disebut lagi hal min mustaghfir, apakah tak ada orang yang nak minta ampun saat ketika ni? Aku nak beri keampunan, kata Allah. Hal min taib, apakah tidak ada orang yang nak bertaubat, sedangkan aku nak terima taubatnya pada saat dan ketika ini. Jadi itulah maksudnya. Setiap malam Allah Ta'ala jadikan ada waktu yang kita sebutkan sebagai satu waktu yang khusus. Allah Ta'ala akan mengkabulkan permintaan hamba yang lebih tajam pemakbulannya berbanding di siang hari, yaitu pada waktu malam. Ataupun kalau dalam bahasa kita sebut happy hour lah. Kalau orang shopping, kaki shopping lah ada. Happy hour ke apa? Happy hour lah. Betul lah rasanya. Saya pun belajar dengan isteri je, dia yang sebut je. Kita tak tahu menatang apa happy hour pun kita tak tahu. Tengah-tengah bunyi loceng, masuk sorgo bunyi loceng. Tengok-tengok orang perempuan dah berlari. Saya kata apa ke benda pula ni kata berlari. Tak pelik lagi tu. Kita nak berlari tak sempat ada berarti kat atas. Dia buat lelong tu dekat tingkat bawah. Kita pun tanya orang rumah tu, apa ke benda lari tu sampai tinggal nak tinggal suami. Dia kata bang happy hour lah tu orang panggil. Tu dia pula teru kita bagian tu. Dia kata happy hour lah tu. Mana siapa yang dapat cepat waktu tu dapat harga murah. Rupanya bukan ibadat saja ada waktu khusus,
Shopping pun ada waktu khusus dia. Shopping pun ada waktu yang diberikan tawaran. Ni Allah berikan tawaran. Siapa yang nak minta, maka siapa yang submit borang permohonan di tengah malam ni, Allah confirm terima. Ibarat kata kalau kita nak minta apa-apa bantuan di tengah malam ini, pemustajaban Allah itu begitu dahsyat. Maka daripada disitulah betapa berharganya 1/3 malam, iaitu betapa berharganya doa dan ibadat di tengah malam di saat manusia sedang leka dengan tidur. Maka kita dituntut memperbanyakkan doa di tengah malam, memperbanyakkan suatu ibadah yang menjurus kepada untuk mendapatkan penerimaan taubat, mendapatkan keampunan dosa, dan mendapatkan pemustajaban doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala memuliakan pada waktu pagi. Awal pagi lagi mulia. Awal pagi lagi banyak tawaran yang Allah Taala berikan. Kemudian disebutkan lagi, diriwayatkan bahawasanya sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan tentang keindahan kepribadian Sayyiduna Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Lalu mereka memuji Sayyidina Abdullah bin Umar. Para sahabat memuji Sayyidina Abdullah bin Umar ni, dia ni anak sahabat yang hebat. Sebab Abdullah bin Umar ni di antara sahabat yang junior, sahabat yang kecil-kecil. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Umar, ini antara sahabat yang level usia yang muda-muda. Sahabat yang otak-otak yang tua-tua ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka mereka memuji bagusnya Sayyidina Abdullah bin Umar, sehingga Nabi mendengar pujian tersebut. Kata Rasulullah, ni'mar rajul huwa law kana yusalli bilail. Abdullah bin Umar itu memang baik orang. Apakah lagi kalau dia bangkit di tengah malam. Maka kalau dia tak bangkit di tengah malam, maka tidak ada pun kebaikan padanya. Jadi berarti Rasulullah memuliakan seseorang itu kerana qiyamul lail. Ibadat qiyamul lail iaitu ibadat bangun pada waktu malam. Qiyam dengan arti kata bangun, lail adalah malam. Maka qiyamul lail dengan arti kata bangun beribadat di waktu malam. Maka yang dikatakan qiyamul lail adalah khusus untuk ibadat. Bangun kencing tak kira qiyamul lail. Jangan pula bangun kencing. Dia jenis kencing mana? Memang tak kencing malam. 2 pagi bangun kencing, 3 pagi bangun kencing. Dia kata, Ustaz, saya dah qiyamul lail, tiap-tiap hari dah qiyamul lail. Bangun kencing je lah, tak dikira qiyamul lail. Ada pun orang kita ni dia suka kalau sebut bangun qiyamul lail. Walhal qiyam tu dah memberi maksud bangun dah. Dalam bahasa Arab qiyam tu dah memberi maksud bangun. Jadi kita ni selalu duk sebut bangun qiyamul lail. Kita suka menyebut tentang 2 perkataan maksud sama berulang kali ni. Orang Melayu biasa sebut lapar perut, yang sedangkan lapar itu sudah pasti di perut. Kalau tak sebut lapar perut, tak sebut perut pun kita tahu lapar tu kat mana. Ngantuk matanya lah. Ngantuk memang kat mata. Tak ada orang mengantuk mulut. Mengantuk kat perut tak ada. Jadi berarti orang kita ni dia suka mengulang-ulang benda yang sama. Bangun qiyamul lail. Jadi itulah. Itu bahasa je lah, tak menjadi satu dosa. Ini maka disebut bahawa qiyamul lail ini bangun beribadat. Maka disebut kelebihan qiyamul lail ini kerana berlawanan dengan adat kebiasaan manusia. Itu yang jadi hebat. Apa-apa yang melawan adat kebiasaan manusia, maka ibadat itu akan menjadi ibadat yang hebat. Orang tersebut Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang melawan adat ini suatu perkara yang mencari adat. Apa maksud dia? Sebab itu kita tengok kisah-kisah wali-waliullah, kisah-kisah orang soleh. Kehidupan mereka ni kadang-kadang mereka mendapat pertolongan Allah yang mencari adat. Mencari adat ni macam mana? Ada ulama yang Allah Ta'ala kurniakan kelebihan, waktu dalam terdesak, minyak habis, maka dia ambil air isi dalam tangki minyak, enjin kereta boleh hidup. Ini mencari adat. Kita jangan buat mampu habis kereta kita, masuk bengkel lah kita buat. Tapi cerita ni ada riwayat dia. Makna ada penceritaan dia, benda tu memang berlaku. Mencari adat ni maknanya kisah-kisah ulama yang kita dengar pelik pada pandangan kita, tetapi Allah boleh buat mencari adat kerana hidup mereka melawan adat. Mereka hidup melawan adat.
Sebab itu Allah Ta'ala berikan pertolongan itu kepada orang yang tidak pelik, kerana kehidupannya itu sentiasa melawan adat kebiasaan manusia. Apa adat kebiasaan manusia? Suka tidur. Maka mereka melawan adat, mereka bangkit di tengah malam. Jadi itu maksudnya lawan adat. Jadi mereka bangkit di tengah malam melawan adat manusia yang suka tidur, banyak tidur. Kerana tidur ni perkara yang seronok. Tidur ni jadi satu benda. Tidur ni kadang-kadang boleh jadi nikmat, kadang-kadang boleh jadi bala juga tidur. Tengoklah tidur. Tidur ni dia ada waktu. Kita dalam bab pembahasan tidur ini juga ulama disebut tentang tidur. Dia tak semua waktu kita boleh tidur. Dia ada ketika-ketika tidur itu diharuskan dan tidur itu dilarang, dan tidur itu menjadi sunnah. Pertama disebut kata ulama ada tidur yang dinamakan sebagai tidur ainullah, iaitu tidur di permulaan siang hari. Lepas subuh dah tidur dah. Dah. Ini kita tak bahas yang tak bangun tidur sampai ke cerah tu. Ini kita bahas yang tidur lepas subuh. Maknanya lepas subuh terus tidur. Maka kata ulama, bukan ada dalil, tetapi kata ulama akan menutup pintu rezeki, menyebabkan fakir. Jadi orang yang buka kedai awal pagi, dia ada rezeki, dia lebih luas daripada orang yang buka lewat pagi. Maka dengan sebab itu tidur di permulaan siang ini adalah tidur yang tidak digalakkan. Kemudian tidur di waktu duha yang menyebabkan disebut sebagai kelesuan badan. Waktu duha tidur. Jadi maka tidur waktu duha ni kata ulama melemahkan badan, melemahkan syahwat, melemahkan badan. Tidur banyak ni melemahkan syahwat, melemahkan badan. Kemudian tidur yang dinamakan lewat sikit dinamakan qailullah. Tidur iaitu saat ketika mana iaitu tergelincir matahari, yang mana tidur ini adalah tidur yang dituntut. Tidur sekejap pada waktu tengah hari, yang dinamakan sebagai qailullah. Yang tidur sekejap di waktu tengah hari ini adalah sunnah Nabi SAW. Jadi qailullah ni walaupun sekejap, maka dia sangat berkualiti tidur. Sehingga ada yang buat kajian tidur qailullah ini walaupun sesaat tidur bersamaan dengan beberapa minit tidur biasa. Beberapa minit tidur biasa. Sebab itu qailullah ni dia sekejap pun okey. 5 minit, 10 minit terlelap sekejap pun dia ada tenaga. Jangan 9 pagi dah start qailullah. Dah 9 pagi dah start tidur dah. Bangun tak bangun, zuhur baru. Itu bukan qailullah. Tidur sekejap je di tengah hari. Maka antara yang menyebabkan kelesuan anak-anak kita ni sebab tak ada qailullah. Jadi belajar tahfiz saya kita buat wajib qailullah. Awal-awal kalau budak tu masuk memang dia payah nak tidur, sebab dia diajar tak tidur tengah hari. Lama-lama dia automatik tidur. Lama-lama dia jadi tabiat. Dan dia ada kekuatan untuk berqiyamul lail sebab dia buat qailullah ini. Kalau belajar sekolah kebangsaan memang tak ada qailullah. Itu dia orang letih. Letih siang kita tengok. Lepas masuk tengah hari sama pula kelas kafah petang pula. Sama letih dia dengan ayah dia yang balik kerja. Dia tengok budak sekolah ni sama letih dengan pak dia yang baru balik kerja. Macam baru siap panjat bangunan, bawa balik kerana tak ada qailullah. Qailullah itu adalah tenaga untuk seseorang itu untuk qiyamul lail dan tenaga dia pada waktu tidur. Kemudian di sana ada tidur setelah waktu iaitu tergelincir matahari ini, iaitu sebelum asar, lepas zuhur. Tidur ini adalah tidur yang menyebabkan seorang itu terlalai mendirikan solat. Tidur lepas zuhur. Lepas makan tengah hari, lepas sembahyang zuhur kita tidur. Seronok tu. Tapi terlajak waktu asar. Biasa begitulah. Jadi waktu asar ni jadi terlajak kalau tidur sebelum asar. Kemudian adanya tidur yang disebut sebagai tidur selepas asar, sebelum masuk waktu maghrib. Ghailullah, maka tidur ini adalah tidur yang menyebabkan kebinasaan. Ni kalau boleh kena elak tidur lepas asar. Letih macam mana pun ajar anak kita ni tidur. Kalau nak letih sangat pun nak rehat sekejap lepas maghrib. Lepas maghrib. Jadi jangan diajar tidur lepas asar. Kerana apa? Kerana akal akan terjejas. Kecerdasan akalnya akan terjejas tidur lepas asar. Atau orang tua dulu dia
sangat melarang tidur lepas asar. Bahkan kita sendiri pun kalau tidur lepas asar, bengong kepala kita bangun. Subuh ke maghrib, subuh ke maghrib. Jadi pening. Ingat subuh, maghrib rupanya. Kenapa? Kerana tidur lepas asar ni dia melibatkan akal. Ada satu kisah guru pondok, bila mana dia buat? Dia pondok biasa buat pengajian lepas asar. Buat pengajian lepas asar ni biasa. Jadi dalam satu pengajian ada seorang anak murid tak datang. Maka guru dia tanya, mana pergi anak murid ni? Kata kawan dia tertidur dalam kebun. Maka kata guru dia, pesan pada sahabat kamu jangan tidur selepas asar. Bimbang, takut 40 hari berturut-turut tidur lepas asar ni takut menyebabkan gila. Takut menyebabkan penyakit gila. Jadi beritahulah kepada kawan dia yang tak datang pengajian ni, untuk guru besar lepas ni kalau nak tidur jangan tidur lepas asar, takut cukup 40 hari jadi gila. Dia kawan ni tak percaya, dia kata takkanlah tidur pun boleh gila. Jadi dia tak percaya, dia buat. Yang orang larang tu lah dia buat. Ada jenis seorang dua anak murid degil ni ada. Jadi dia pun tidur lepas asar, tidur sampai hari yang ke-40 tidur lagi. Dia buat sungguh. Dan nak tengok dia tak percaya, takkan tidur je pun bukan gila. Maka dia buat pada hari yang ke-40. Bila dia bangun, dia pun kata tak gila. Dia kata. Terus dia pergi jumpa Tok Guru dia. Tok Guru dah beritahu pada saya hari itu, kalau tidur 40 hari lepas asar boleh jadi. Dan saya dah buat dan buktikan bahawa saya tak gila, saya dah buat. Kata Tok Guru tak gila, alhamdulillah lah, siapa nak jadi gila? Dia alhamdulillah, dia kata tak ada masalah lah kalau tak ada gila tau. Dia pun pergi jumpa orang lain kat luar, dia kata Tok Guru beritahu tidur 40 hari lepas asar gila. Saya dah buat, tak gila pun dia beritahu orang lain pula. Rupanya dah gila dah. Itu jangan cuba. Jangan pula muslimat nak cuba pula. Dia kata, Ustaz tu dah. Cukup 40 hari mari jumpa saya. Ustaz ingat tak bulan lepas Ustaz beritahu. Dah gila dah lah tu. Jadi jangan kita amalkan tidur lepas asar ni, elakkan tidur selepas asar. Jadi maka tidur ini di antara tidur yang tidak dituntut. Maka ada satu lagi tidur yang tidak dituntut juga, tidur dalam kuliah pun tidak dituntut. Tidur dalam kuliah pun tak dituntut juga. Dia orang macam ngantuk sangat lah. Dia kata kena semua Ustaz. Dia pelajar tidur kita biasa jumpa. Guru tidur saya pernah jumpa. Guru mengajar tidur saya pernah jumpa. Pernah jumpa guru tersebut. Kalau di Malaysia ni jaranglah kita tengok. Tapi kalau di sebelah Fatani, di sebelah Thailand, dia pondok-pondok lama. Dia orang ni cukup beradab. Di pondok-pondok Thailand cukup beradab. Saya pun biasa pergi ziarah ke Thailand. Muslimat kalau nak ziarah ke Thailand cantik, bagus. Saya dah kenal sahabat sana, dia ada van. Dia boleh ambil kita kat kayu hutan. Dia package dia dalam RM490, 3 hari 2 malam. Siap makan, siap hotel, 3 hari 2 malam, 490 je. Dia buat, dia ambil kita kat kayu hutan. Jadi dia kata, Ustaz kalau Ustaz nak bawa jemaah, Ustaz beritahu je berapa. Saya ada 12 biji van VIP, dia kata. Van mewah tu lah. Dia kata, Ustaz beritahu je Ustaz nak pergi bila. Jadi saya baru ni saya pergi pun, saya hello dia. Jadi kita pergi sana tu, ada pondok Tok Guru tidur tengah mengajar. Sebab apa? Murid ni dia faham, guru dia letih mengajar sana sini. Jadi guru terlelap tengah kuliah senyap tu. Jadi mic dia pasang mic luar. Waktu tu kawan saya ada kat luar. Jadi senyap, dah habis ke kuliah? Kata kalau kamu tak percaya pergi tengok, Tok Guru tengah tidur. Dah senyap. Jadi bila Tok Guru tidur, apa murid dia buat? Murid dia tunggu Tok Guru dia tidur. Tok Guru bangun terjaga, sama balik mengaji. Itu murid. Kita kalau Tok Guru tidur, habis anak murid tak tahu pergi ke planet mana dah. Tapi kat sana dia punya beradab memang begitu. Sambung mengaji sekejap, tu terlelap pula Tok Guru. Dia tak pernah sangka buruk apa benda tu nak mengajar ke nak tidur ni. Dia tak ada. Dia orang cukup beradab. Berkat dia orang punya hidup berkat. Dia orang tunggu Tok Guru, dia tahu Tok Guru dia letih. Dia orang tunggu bangun sekejap, dia pun sambung balik mengaji. Senyap nak keluar masa Tok Guru tidur tu, dia orang nampak dia orang nak keluar pergi tandas, sedu-sedu je takut Tok Guru berjaga.
Belahan-belahan je tak betul terjaga. Dari pondok-pondok sana masih lagi terjaga dari sudut kezuhudannya, hidupnya buruknya pondok, suasana pondok tu masih terjaga. Guna air boreng lagi, dalam keadaan airnya pun berbau, kan air boreng memang berbau. Di suasana pondok tu memang kita boleh tengok, boleh ziarah. Dan di sana pun dia ada masjid yang tertua di sana sebagainya, masjid yang umurnya hampir 1000 tahun pun ada. Boleh pergi. Muslimat nak pergi, insya-Allah saya boleh tolong bawa, tak ada masalah. Asal belanja saya sudah. Jadi apa yang kita nak, Patani boleh, haknya boleh dia bawa belaka. Dia boleh bawa belaka, tak ada masalah. Jadi apa yang kita nak sebut tadi, bagaimana iaitu tidur ini melawan adat. Tidur melawan adat ini iaitu dengan cara kita berqiyamul lail. Maka ada orang yang soleh, dia melawan adat dari sudut lapar, menahan lapar, kerana adat manusia ni dia suka makan, maka dia mencari adat dengan cara dia berpuasa sunat sepanjang masa. Maka Allah Ta'ala berikan kelebihan pertolongan pun dalam keadaan mencari adat kebiasaan. Kemudian ada orang dia ni mencari adat, melawan adat kebiasaan manusia yang suka banyak bercakap, maka dia tidak banyak bercakap, walhal sebaliknya dia banyak berzikir. Maka Allah Ta'ala berikan pertolongan dari sudut sebegitu. Maka nak disebut di sini, di dalam hadis yang kita bacakan ini, betapa seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan qiyamul lail. Bagi orang yang hampir kepada Allah, qiyamul lail adalah wajib. Mereka mewajibkan qiyamul lail. Bagi para nabi, qiyamul lail adalah wajib. Tapi bagi orang yang hampir kepada Allah, orang yang memang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka mewajibkan ibadat pada waktu malam ini. Satu kata-kata yang menyebut hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ada perkara baik bagi orang yang biasa-biasa, tetapi buruk bagi orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya, tinggalkan qiyamul lail ni bagi kita taklah jadi jahat. Orang awam bagi kita meninggalkan qiyamul lail ni tidak ada dosa. Tapi buruk bagi orang yang menjaga hubungan dengan Allah, itu adalah satu dosa. Macam kita ni kalau pakai baju biasa, pakai baju lambang gambar pulau ataupun gambar apalah sekalipun, tak apa, tak ada masalah. Baik, tak ada masalah, taklah kita kata buruk. Tapi kalau yang pakai baju bergambar ni ulama, tutup guru, maka itu bagi mereka sangat menjaga adat tersebut. Kerana mereka adalah orang yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita mana pernah jumpa Tok Guru pakai baju lambang tengkorak. Walhal tak dosa pun Tok Guru nak pakai baju tengkorak, tak dosa. Apa dosanya baju lambang tengkorak? Tapi kerana dia menjaga, dia adalah orang yang dekat dengan Allah, maka dia sangat menjaga. Baik, tak puasa sunat tak ada masalah. Bagi orang biasa tidak ada masalah tak puasa sunat. Tapi bagi orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah, tidak puasa sunat satu keaiban. Satu keaiban, kecacatan. Lalu kemudian kata Nabi lagi, ya fulan la tuksirin naum bil lail, fa inna kathratan naum bil lail yad'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Wahai fulan, janganlah engkau terlalu banyak tidur di waktu malam, kerana terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seseorang fakir di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Maka orang yang tidak bangkit beribadat waktu malam akan menyebabkan miskin amal-amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu, nasihat ini adalah nasihat untuk supaya kita menghargai waktu malam itu. Maka waktu malam ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Ulama bahagikan waktu malam ini pada 3 bahagian. 2 bahagian untuk tidur, 1 bahagian untuk beribadah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala membahagikan waktu malamnya kepada 3. 1 untuk tidur, yang kedua untuk ilmu, untuk tulis kitab, untuk murajaah kitab, dan yang ketiga adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Imam Syafi'i. 3 malam dibahagi pada 3. Maka 1/3 tidur, rehat. 2/3 daripada 1 lagi per 3 adalah untuk, iaitu murajaah, menulis kitab.
1/3 lagi untuk ibadat, baca Quran, beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita 3/3 adalah untuk tidur. Itu kita lah. Saya lah ni, bukan muslimat dah lah. Kadang-kadang bukan 3/3, lebih pula 4/4, 4/3 lebih pula di waktu malam, lanjut pula di siang. Maka ada dua kaedah untuk kita qiyamul lail. Kaedah yang pertama iaitu tidur dulu, iaitu pada 2/3 malam hujung baru bangun untuk kita berqiyamul lail. Itu kaedah yang pertama. Kita tidur dulu, hujung bangun terus sembahyang subuh. Kaedah yang kedua iaitu kita tidur, bangun di tengah malam, tidur pula sekejap, terbangun untuk salat subuh. Jadi kaedah yang dianjurkan, orang kata paling utama adalah kaedah yang kedua. Bangun kemudian tidur balik. Kerana waktu itu adalah waktu yang paling sunyi. Waktu yang paling sunyi. Tapi ramai orang pilih cara yang pertama. Sebab takut terlajak. Takut bangun qiyamul lail baru dah pukul 1 pagi. Subuh gajah. Jamak dengan solat duha tu. Jadi maka dengan sebab itu maka pilihlah ikut keringanan kita. Ikut keringanan kita. Maka ulama dia mengajar kepada kita ni cara-cara mudah. Macam mana kita ni nak bangkit di tengah malam. Apa benda yang menjadikan, membantu kita itu untuk bangun di tengah malam. Pertama kata ulama, satu, azam kena betul, niat, kena ada niat, keazaman. Nak qiyamul lail ni dia kena ada niat. Sebab niat ni yang menguatkan kita punya semangat. Sebagai contoh, kita berlapar tanpa niat berpuasa dengan kita berlapar dalam keadaan kita niat puasa. Berlapar tanpa niat puasa, saja lapar saja-saja hari ni, tak nak makan, tak nak minum, kita tak akan dapat bertahan sampai ke petang. Sebab tak ada niat. Tapi dengan adanya niat, kita boleh tahan walaupun tak besar. Walau benda yang sama, niat menguatkan i'tikad, menguatkan semangat seseorang. Dan niat itu membantu menjadi doa untuk kita mendapatkan sesuatu. Macam kita pergi umrah. Kalau kita niat pergi umrah nak ambil gambar kerja kita. Selfie depan Kaabah, selfie kat sa'i, selfie pula dekat makam Rasulullah, selfie je kerja dia. Ada jemaah gitu. Pasal dia niat daripada aku nak ambil gambar banyak-banyak kat Mekah. Niat pun dah nak ambil gambar je kerja dia. Ada seorang jemaah tu dia niat nak makan. Dia kata dengar kata makan kat Mekah ni semua ada. Nasi unta, nasi kambing. Dia kata nak makan semua. Dia rasa macam seronok pergi Mekah ni, seronok makan. Last kali orang pergi nak buat cari dia nak pergi buat umrah, tanya mana si fulan ni? Duduk kedai makan. Cari lagi mana ni? Nak ajak buat umrah sekali, duduk kedai makan. Kedai makan juga, dia cerita betul ni. Tapi orang dia cari, pasal apa? Dia niat daripada Malaysia tu memang niat nak makan dah. Maka di sini niat ini membantu seseorang itu menjadi doa. Jadi kalau kita niat, malam tu niat tu memang tak nak bangun dah. Niat tu memang nak bangun baru subuh. Subuh dah kita bangun. Maka begitulah apabila kita niat dengan keazaman untuk berqiyamul lail, iaitu maka Allah Ta'ala memberikan pertolongan dengan ma'iktidah niat dan azam hamba-hambanya yang ingin bangun pada waktu malam. Kemudian yang kedua, tinggalkan dosa dan maksiat, kata ulama. Orang yang nak mudah bangun waktu malam, banyakkan istighfar di siang hari. Maka amalkan istighfar di siang hari dengan niat, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah ringankanlah jasadku untuk bangkit terpilih di tengah malam. Maka orang yang Allah Ta'ala ampun dosanya, Allah Ta'ala akan menjadikan dia ringan untuk tidak terbeban untuk bangun di tengah malam. Sehingga di antara nasihat yang diberikan oleh Allahumma salli ala Muhammad, yang diwasiatkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yaitu dengan cara, kata Imam Hasan Al-Basri, bila orang mengadu, wahai Imam, kenapa aku sukar untuk bangkit di tengah malam? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, yang menghalang kamu untuk bangun di tengah malam adalah dosa dan maksiat kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka bangkitlah, yaitu dengan cara kita ini beristighfar. Amalkan istighfar supaya Allah Ta'ala membantu meringankan urusan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata ulama, yaitu jangan kita ini makan berlebihan pada waktu malam. Setengah ulama mengharuskan ataupun mencadangkan supaya minum air banyak tak apa, makan banyak tu tak boleh.
Minum air banyak ni sebab apa? Sebab dia bantu kita untuk rasa kencing di tengah malam. Tapi kalau jenis dia ni, kalau minum air banyak, terkencing tu pakai terkencing tu patah katil. Itu tak payahlah. Ni untuk orang yang kalau dia minum air banyak, dia rasa nak terkencing, dia cepat bangun. Dia akan bangun kencing, dia akan mudah qiyamul lail. Itu salah satu, ada orang buat tip, disebut dalam kitab bahawa ulama menganjurkan untuk kita banyakkan minum air di tengah malam untuk kita rasa terkencing nanti di tengah malam. Makan tidak. Makan, jangan makan terlalu kenyang dan jangan tidur dalam keadaan terlalu kenyang, iaitu di waktu malam. Selepas maghrib, maghrib adalah waktu terakhir untuk kita, sebelum maghrib terakhir untuk kita makan berat. Kadang-kadang lepas balik kuliah maghrib baru nak makan nasi. Itu yang jadi melemahkan itu untuk bangun di tengah malam. Kemudian disebut kata ulama berwuduk sebelum tidur. Qailulah tadi termasuk yang kita sebut qailulah. Qailulah termasuk di antara perkara yang membantu kita untuk bangun di tengah malam. Dan termasuk dan juga berwuduk sebelum tidur. Walaupun lepas wuduk sentuh pula suami, tak ada masalah. Tapi berwuduk dulu sebelum tidur. Maknanya dah ada orang tanya, Ustaz, dah kalau berwuduk nanti sentuh suami batal pula. Tak apalah. Berwuduk dulu sebelum kita masuk untuk tidur. Berwuduk walaupun selepas itu terbatal, itu tak ada masalah. Tapi berwuduk dahulu sebelum dalam keadaan tidur. Maka ini di antara amalan yang disebutkan oleh para ulama. Lalu kemudian kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjad bih, yang bermaksud dan hendaklah engkau bangun sembahyang tahajud pada sebahagian daripada waktu malam. Dan firman ini mengandungi makna suruhan. Dan firman Allah Ta'ala yang lain, wa bil asharihum yastaghfirun, surah Az-Zariyat ayat yang ke-18, dan di waktu sahur mereka sentiasa beristighfar akan Allah Ta'ala. Maka dalam firman ini mengandungi makna syukur. Kemudian dan firman Allah yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, surah Ali Imran pada ayat yang ke-17, mereka yang berjaya itu ialah orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Dalam firman ini mengandungi makna peringatan. Jadi tiga dalil ini yang kita simpulkan tujuan kita beribadat di waktu malam ini. Pertama adalah kerana ubudiyah kita pada Allah. Itu tujuan yang pertama. Sebab tu kita bangkit di waktu malam, kerana kita ni hamba kepada Allah. Yang kedua adalah tujuannya seperti mana firman Allah yang kedua kata Imam Ghazali, yang mengandungi makna syukur. Kita nak zahirkan kita bersyukur pada Allah. Itu kita bangun waktu malam. Sehingga isteri Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu nak ibadat susah-susah sampai bengkak kaki, sedangkan kamu ni dah dijamin sebagai ahli syurga? Maka kata Nabi, apakah salah aku nak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Berarti salah satu tujuan kita bangkit di tengah malam sebagai kita bersyukur dengan nikmat yang kita dapat pada siang hari. Yang banyak Allah Ta'ala beri nikmat pada siang hari kita, dengan nikmat harta, dengan nikmat keluasan harta, keluasan rezeki, anak-anak dan sebagainya. Maka dengan nikmat tersebut, maka kita bersyukur. Allah Ta'ala beri kita nikmat ketenangan. Boleh tidur nyenyak, tenang itu. Tidur di Gaza bukili dengar dentuman-dentuman bom. Tak selamat tidur di sana. Atau mereka cerita muslimat di sana tidur dalam keadaan bertudung. Takut mati, orang jumpa jenazah dalam keadaan tak menutup aurat. Sampai begitu. Tudung sentiasa wajib mereka pakai ketika mana tidur. Satu, kerana menunggu arahan bila sahaja untuk keluar. Kalau kena bom kabur, menunggu arahan bila-bila masa nak keluar. Kemudian kalau mereka mati dalam keadaan aurat yang tertutup. Ini tidur pun pakai tutup. Kita keluar rumah, bukan sangat tidur, keluar rumah depan orang, maka tak betul. Jadi begitulah, nak beritahu kita Allah Ta'ala beri nikmat. Tenang boleh beribadah, lapang boleh beribadah, dengan dalam keadaan bilik tidur kita pun selesa, dengan katil yang pun kadang-kadang dalam bilik tidur pun ada aircon. Maka apa salah kita buat satu ruang solat kecil khusus untuk kita beribadah di waktu malam? Tak boleh nak ibadat dalam keadaan diri. Buat solat atas kursi sudah. Solat sambil duduk. Jangan pula solat sambil duduk, tidur tu atas kursi. Daripada tidur atas katil, sambung pula tidur atas kursi. Jadi kerana
kerana disebut sebagai tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata tujuan kita bangun di waktu malam adalah zikir kita pada Allah, ingat kita pada Allah. Jadi siapa dia yang ingat pada Allah dalam keadaan orang tidur, lalai dengan tidurnya, maka di saat siang hari Allah jadikan dia akan mudah ingat pada Allah. Orang kalau di siang hari pun tidak takut pada Allah, di saat orang tutup mata semua, lagilah dia tak takut pada Allah. Kalau depan makhluk terang-terangan dia boleh buat maksiat, di belakang makhluk lagilah dia tak takut pada Allah. Tapi orang yang takut kepada Allah di saat makhluk tak tengok pun dia buat ibadat, tapi dia takut pada Allah, maka di saat depan manusia lagilah dia malu untuk melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita sambung sikit lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu aswatin yuhibbuha Allah taala, sautul dik wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an wa sautul mustaghfirina bil ashar." Ada tiga suara yang dicintai, yang sangat dicintai oleh Allah taala. Pertama adalah suara ayam jantan yang berkokok. Kedua, suara orang yang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka disebut tiga suara ini adalah suara yang dicintai oleh Allah. Pertama adalah suara ayam yang berkokok di waktu pagi, sautud dik. Adik khusus kepada ayam jantan. Ni kita dah sebut dah ni. Adik, ada sautud dik, ada adik. Dia kalau kita pergi kedai nasi Arab, Sabah restoran, saya Berjaya contohlah, dia guna istilah ayam ni dajajah. Dajaj ni ayam. Orang kaki nasi Arab mungkin dia tahu dajaj, iaitu ayam. Tapi kalau adik khusus untuk ayam jantan saja. Ini sebab itu sautud dik, suara kokokan ayam jantan. Sebab apa ayam jantan ni dikhususkan? Kerana keunikan ayam jantan ini, dia berkokok di awal pagi. Ini unik ayam jantan. Dia berkokok di awal pagi. Ada hadis tentang ayam jantan, "Idza sami'tum siyahat diyakah fas'alullaha min fadlih." Bila mana kamu mendengar suara ayam jantan berkokok, minta kurniaan rahmat daripada Allah. Fa innaha ra'at malaka, kerana ayam jantan ini berkokok kerana dia melihat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti ayam jantan berkokok itu ada petanda baik. Itu Allah taala jadikan. Alam semula jadi. Bila ayam jantan yang berkokok, biasanya di awal pagi, 2 pagi berkokok, 3 pagi pun berkokok, sebelum subuh pun berkokok. Di awal pagi. Di awal pagi. Kalau tak percaya, try bila ayam jantan sikit dalam bilik tidur kita. Tengok dia berkokok jam berapa. Takut tak sempat semalam tak sembelih dah. Serabut sangat ustaz, memang berkokok apa, setiap masa berkokok, dia kata nak tidur pun tak boleh. Jadi ayam jantan ni unik yang begitu. Dan dia berkokok itu bersahut-sahutan. Bersahut-sahutan. Saya pernah tengok ayam jantan yang berkokok. Kadang waktu kita mengaji, kita sewa rumah kayu tu, bawah rumah tu dia tempat tidur ayam. Jadi rumah kayu tinggi-tinggi ni bawah tempat tidur ayam. Jadi ayam jantan ni dia berkokok, kedua pagi dia berkokok. Dia bersahutan dengan ayam jiran sebelah. Dia bersahut-sahutan seperti berkokok di waktu pagi. Jadi bukan 2 pagi hari itu saja, esok lusa pun lebih kurang waktu yang sama. Jadi waktu tu kita tak baca lagi hadis ni. Bila dengar hadis, rupanya ada tanda, rupanya ayam jantan itu berkokok, maka saat itu kita dianjurkan berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku, ya Allah, kurniakanlah kebaikan padaku, ya Allah." Sebab kerana melihat malaikat. Tapi kalau ayam betina pun berkokok, itu tanda biawak nak makan telur dia. Ataupun musang. Ada musang tu ayam tina lah berkokok itu. Ayam tina tak berkokok awal pagi kalau tak ada sebab. Jadi yang kedua kata Nabi, "Wa idza sami'tum nahiqal himar," kalau kamu dengar suara keldai, itu tanda fa innaha ra'a syaitan. Dia tanda melihat syaitan. Tanda kalau keldai itu tanda dia melihat syaitan. Kita kat kita ni jaranglah jumpa keldai, tak ada orang bila keldai. Sebab kita tak guna keldai ni, tak ada kegunaan di tempat kita.
Kalau di setengah negara masih lagi menggunakan keldai sebagai alat ataupun kenderaan untuk menjual. Kalau dekat Sudan, pagi-pagi dia akan bawa dengan keldai itu tong susu fresh. Dia letak atas keldai, letak dalam macam bekas itu. Jadi kita nak minum susu pagi-pagi, tahan je lah. Orang dia jual dengan keldai. Jadi Gaza pun sekarang pun sebab apa? nampak dia guna pengangkutan pun dengan keldai. Jadi sini Bukit Mahkota ni boleh lah kalau rasa perniagaan kita payah nak laku, jual dengan keldai, insya-Allah. Bukit boleh. Viral tu. Jual kuih je. Tapi uniknya orang tak bukan nak pergi sana pun nak tengok keldai. Tapi sampai-sampai yang kedai laku lah jualan kita. Boleh buat. Kedai, cari kedai saya. Musim-musim orang boykot Grab lah. Orang buat kedai pula. Jadi begitu. Nak katanya suara keldai itu ada tanda. Tanda apa? Dia melihat syaitan. Cuma ada satu lagi disebut, iaitu salahkan anjing. Pun kita dianjurkan untuk beristiazah, minta perlindungan daripada Allah, kerana anjing juga menyalak disebabkan kerana tanda yang tidak iaitu tandanya melihat syaitan. Kan anjing ni kalau perasan paling galak dia menyalak sekali waktu maghrib. Waktu maghrib. Ni paling galak sekali. Anjing ni dia menyalak waktu maghrib. Sebab waktu tu pun kita dianjurkan untuk berada di kediaman kita, di rumah, supaya tak keluar. Bahkan anak-anak kecil maka tidak dianjur keluar selepas, iaitu dalam keadaan waktu maghrib. Nak keluar lewat sikit. Kalau nak keluar malam, jangan keluar waktu maghrib. Waktu maghrib itu syaitan berkeliaran dalam keadaan itu. Atau kalau anjing kita jumpa waktu maghrib itu, dia galak menyalak. Dia galak sikit menyalak. Kerana ini bukan ada tanda dia. Ada tanda dia. Maka kalau jumpa anjing ni, isti'azah anjing yang menyalak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada jemaah saya dikongsi, petua kalau kena kejar di anjing, dia kata ustaz, iaitu kita duduk, dia kata. Anjing tu takkan kejar kita. Sebab kalau kita lari, kudrat kita terbatas. Nak kita orang perempuan lari memang tak sempat pun. Jadi dia kata salah satu, dia kata petua anjing ustaz, bila kita duduk, dan dia pernah buat, dia kata bila duduk ni anjing tu jadi berik. Dia macam takut. Bila kita duduk je dia berik. Kalau kita lari dia makin kejar. Duduk saja, duduk, berik. Walaupun anjing ada depan kita lah. Ya. Dia kata dia pernah buat gitu. Tapi saya pelik, saya pun tanya dia, baik, kalau kena tekam juga macam mana, saya kata. Kalau saya beramal dengan dia punya petua, dia kata saya kena tekam juga, saya kata. Dia kata itu tanda anjing gila, Ustaz. Saya kata tak boleh nak pakai juga, dia kata. Jadi saya pun tanya dia, nak detek macam mana anjing tu gila tak gila? Dia kata yang tu saya tak ada ilmu lagi, Ustaz. Jadi kalau muslimat buat kena tekam, bukan salah saya lah. Mungkin salah anjing tu yang gila. Jadi maka nak sebut, pertama sautudik, suara ayam jantan. Sebab itu jangan mencemuh ayam. Jangan kita cemuh ayam, jangan cemuh binatang. Bahkan kita dilarang mencela nyamuk. Nyamuk pun kita larang untuk mencela. Menatang sungguh nyamuk, celaka punya nyamuk. Ni. Sebab apa? Sebab nyamuk itu kata disebut pernah membangkitkan seorang Nabi untuk berqiyam lail. Ini jasa nyamuk. Nyamuk ni jasa dia membangkitkan orang untuk qiyam lail. Bangkitkan salah seorang Nabi untuk bangun di tengah malam. Jadi kita nak bunuh nyamuk tak ada masalah. Cela tu yang tak boleh. Nak bunuh je lah. Jangan kita mulut kita sumpah seronok. Ni sampai duduk sembuh isek ni sampai sumpah seronok. Celaka punya nyamuk. Laknat punya nyamuk. Jadi maknanya kita tak boleh mencelakakan binatang. Dia makhluk Allah. Jadi kalau nak bunuh tak ada masalah. Diharuskan untuk membunuh tak ada masalah. Kerana dia binatang yang mendatangkan mudarat. Tapi mencela itu tak boleh. Kerana jasa nyamuk ni. Bahkan nyamuk ni antara binatang, kata guru saya, antara nyamuk ni kebaikannya, dia tak akan ambil darah manusia tanpa minta izin. Pasal dia bunyi siring. Bunyi. Jadi kalau kita buka lampu dia lari. Tapi kalau kita diam, tanda kita setuju. Setuju cocok kat mana, serah pada nyamuk. Serah pada dia. Dah kita diam, tidur mati. Dah setuju lah tu. Kan nyamuk kata, nampak tak gerak ni, tak ada setuju lah kau ni.
Hari itu bagusnya nyamuk. Ada orang ambil harta orang, diam-diam dia ambil harta orang. Jadi begitulah, yaitu yang pertama, wasautul ladzi yaqra'ul Quran. Suara orang yang baca Quran juga adalah suara yang dicintai oleh Allah. Maka rumah yang seringkali dibacakan ayat Quran, maka rumah ini akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumah yang sunyi daripada Al-Quran, maka rumah ini seperti kubur-kubur. Kalau rumah kita ada masalah, gangguan, malam-malam dengar bunyi alif berabuk, kadang-kadang kita kata tiap-tiap malam untuk alif berabuk ni bukan jiran yang saya kata. Rumah saya, kalau rumah saya tu selalu, punya rumah saya tu selalu ada gangguan. Jadi saya pun tanya jiran, alif berabuk ke malam-malam? Kata tak ada. Bunyi alif berabuk. Sebab apa? Sebab rumah ni, sebab saya jarang. Minggu keempat saya balik. Seminggu kadang-kadang 3 orang. Sebulan tu seminggu 3 orang. Jadi memang. Maka salah satunya pasang surah Al-Baqarah. Kita ada. Rumah kita ni pasang Al-Baqarah. Lama-lama dia akan hilang. Begitulah rumah kita. Rumah ni sentiasa ada gangguan. Nak rumah yang lama kita tinggal. Nah, yang dia tak ada, kita tak huni, maka dia huni oleh. Sebab tu kalau ada bilik muslimat dalam rumah ni, bilik banyak. Ada bilik yang terbiar, anak tak duduk. Pastikan bilik tersebut dalam keadaan tersusun. Kena kemas. Jangan biar bersepa. Jin suka sangat kalau bersepa. Jadi itu tempat dia. Jadi pastikan bilik tersebut susun dengan kemas walaupun tak guna. Jadi rumah-rumah yang ada bilik-bilik kosong ni susun dengan kemas. Kerana itulah di antaranya salah satunya, iaitu dengan kita sentiasa melazimi baca Quran. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang beristighfar di waktu malam juga Allah mencintai suaranya. Pada waktu sahur. Bila waktu sahur? Sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh adalah waktu sahur. Jadi maka dengan saat ketika itu, amalan yang terbaik ketika mana bersahur, istighfar. Zikir yang terbaik, setengah ulama kata istighfar ketika mana waktu sahur. Memperbanyakkan doa, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti dulu setakat itu. Insya-Allah akan datang kita sambung daripada kata-kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, dan yang lemah, yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Seperti biasa, siapa-siapa yang nak berinfak untuk surau saya, baru ni muslimat ada pergi atas tu. Atas tu pergi. Tak sempat dengan saya. Kalau pergi minggu keempat, insya-Allah saya belanja kat atas tu. Dah dekatlah dengan nasi dagang tu. Surau yang kita buat ni dekat sangat dengan nasi dagang. Lepas ni kena turun tank saya ada. Jadi surau ni kita dah siap. Kita dah ikat batu-batu. Sekarang ni kita nak angkat sliding, dinding sliding dengan nak buat tak. Jadi sumbangan tu kita sentiasa buka lah. Sentiasa buka sumbangan. Satu lot RM50 untuk siapa-siapa yang nak ambil lot receipt ni lah. Satu lot RM50. Apa yang baik datang daripada Allah. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi yang mulia ni, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Allahumma ansuri du'at wal mujahidin. Allahumma ansuri Islam wal muslimin fi Gazzah, fi kulli makan, wa fi kulli zaman, wa fi ardil Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.